KPM. 403 asas 5, 3210 asas 4, 10011 asas 2. Mana nombor yang paling besar Nampaknya macam 100 ni sebab nombor dia paling banyak. Confuse lah. Tanya cikgu kejap lah. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Mendengar Atas Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Apa khabar kepada anda semua yang sedang menonton pada ketika ini? Saya harap semua berada dalam keadaan baik, sihat dan sejahtera. Dan yang paling penting sekali, kalau tak sihat, cepat-cepat dapatkan khidmat nasihat daripada doktor. Baik, untuk hari ini kita nak belajar dan kita nak teruskan penerokaan kita untuk mata pelajaran matematik. Tapi persoalannya, tadi saya dah agak keliru. Asas nombor mana yang paling besar, mana yang kecil kan? Kita nak tanya dengan guru yang bersama dengan kita pada hari ini. Kita ada Cikgu Nur Faiza Abu Bakar, Guru Matematik SMK Convent, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Assalamualaikum Cikgu. Okey, khabar baik. Apa khabar Cikgu, sihat Cikgu? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cikgu nampak ceria. Saya pun rasa bersemangat nak belajar hari ini. Dan Cikgu, kita tidak berdua saja. Kita bersama-sama kita ada Juru Bahasa Isyarat Cikgu Azliana Masyuri daripada Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Batu, Kuala Lumpur, bersama-sama dengan kita pada hari ini. Baik, Cikgu, untuk hari ini juga matematik tingkatan 4. Ya, betul. Yang kita nak belajar dan kita nak terokai sama-sama, Cikgu, kan Cikgu? Dan saya difahamkan ada juga rakan-rakan daripada SMK Convent Bukit Mertajam yang akan bersama kita. Mungkin kita boleh berkenalan dengan mereka, Cikgu, silakan. Boleh, Azhar. Okey, hari ini kita ada 4 orang murid dari SMK Convent Bukit Mertajam dan semuanya satu Malaysia. Kita ada semua kaum di Malaysia yang besar di sini. Baik. Okey, anak murid saya yang pertama adalah Penny. Penny, hai. Hai Penny. Okey, dan seterusnya sebelah Penny adalah Wei Jun. Hai Wei Jun. Hai Wei Jun. Okey, seterusnya di bawah Wei Jun itu adalah Shasha. Shasha. Hai Shasha. Dan akhirnya adalah Marisa. Marisa. Dan inilah anak-anak murid yang akan bersama dengan saya hari ini yang sama-sama akan belajar bab matematik tingkatan 4, bab 2, asas nombor. Baik, tingkatan 4, bab 2, asas nombor yang akan kita belajar dan terokai sama-sama hari ini, Cikgu. Betul. Cuma tadi saya pun keliru dengan awal tadi, Cikgu, pasal asas. Saya pun nak tahu, Cikgu. Silakan. Okey, boleh. Dan hari ini sebenarnya kita fokus kepada penyelesaian masalah. Macam Azhar tadi ada masalah. Okey, kita tengok dulu. Yang pertama, kita nak imbas kembali apa itu asas nombor, Azhar. Baik, Cikgu. Okey. Asas nombor ini sebenarnya adalah sistem nombor yang merangkumi digit bermula daripada sifar hingga 9. Itu Baik. murid kena faham. Ya. Murid kena faham asas nombor mesti bermula dari sifar. Jangan satu sifar. Okey. Seterusnya, banyak asas nombor ini sebenarnya, Azhar, digunakan dan diaplikasikan terutamanya dalam bidang sains komputer. Baik. Kadang-kadang murid kata coding. Itu yang selalunya dan kita dah mula dedahkan kepada murid sistem coding. Okey, seterusnya, dan kita jangan lupa apabila melibatkan matematik, dia juga ada adik-beradik dia iaitu kalkulator. Tapi kalkulator ini hanya boleh digunakan untuk asas 2, asas 8 dan asas 10. Hanya 3 asas saja? Hanya 3 asas saja. Jadi hari ini kita akan meneroka asas-asas yang lain juga. Tanpa menggunakan kalkulator. Di sini yang kita penting untuk memahami konsep asas nombor, Azhar. Baik, Cikgu. Okey. Pertama, dalam asas nombor, murid-murid saya, perkara yang paling penting murid kena faham, asas nombor ni murid kena pandai menentukan nilai tempat dan nilai digit. Ya. Baru murid tahu mana satu nilai yang paling besar, mana satu nilai yang paling kecil. Itu yang sebenarnya. Baik, Okey. Jadi daripada sini saya bagi contoh. Asas 2.
Okey, murid di rumah bila melibatkan asas, saya nak ajar dengan cara mudah menggunakan jari. Bila asas 2, murid keluarkan 2 jari macam saya. Okey, kenapa? Bila 2 jari, sifar 1. Jadi nombor yang terlibat hanyalah sifar dan 1 sahaja. 3 tidak termasuk dalam asas 2. Baik, cikgu. Contoh cikgu. Macam ini jadi nilai dia kecil lah cikgu. Iyalah, sebab dia asas 2 saja. Okey. Tapi nanti kita akan kira macam mana. Baik, cikgu. Ini adalah contoh asas 2. 1 sifar 1 asas 2. Ini kalau murid nak baca, murid jangan baca 1001 asas 2. Salah. Oh, salah. Dia kena sebut satu-satu digit. 1 sifar 1 asas 2. 2 ini yang merujuk kepada asas. Baik. Okey. Dan ini juga merupakan satu lagi contoh asas 2. Ya. Okey, katalah asas 4. Kita keluar 4 jari. Jadi kita ada sifar 1, 2 dan 3. Ya. Hanya 4 digit yang terlibat. Tetapi nombor sifar 1, 2 dan 3. Jadi kalau kata 45 tak boleh wujud dalam asas 4. Baik. Sebab nombor 4, nombor 5 tak ada dalam asas 4. Okey, ini adalah contoh asas 4. Azhar. Ya, Okey, bila kita baca 1 sifar 1 asas 4. Malah 1 sifar 1 juga boleh wujud dalam asas 2. Baik. Itu yang murid kena faham. Okey, contoh soalan seperti ini. Diberi 2, 3, 1 sifar asas 5. Sebab asas 5. 5 tu asas. Ya. Jadi kita nak tahu nilai tempat kita adalah 3. Baik. Okey. Ingat murid saya guna jari. Jari kelingking ini adalah sifar. Kalau saya ajar macam ni. Sifar 1, 2, 3. Baru murid faham. Okey. 3 ini terletak pada kedudukan 2 di sini. Baik. Jadi nilai tempatnya adalah 5/2. Baik. Itu nilai tempat. Manakala nilai digitnya adalah 3 darab. Kenapa 3? Sebab di sini adalah 3. 3. Baik. Okey, 3 darab 5/2 dan murid dapatkan jawapan seperti 75. So nilai digit ni sebenarnya murid saya adalah nombor tunggal. Baik. Nombor tunggal. Jadi murid kena selesaikan. Tapi nilai tempat kita kena tahu, nilai tempat adalah kita lihat kepada asas. Baik. Asas tersebut duduk di kedudukan yang keberapa. Itu sebenarnya. Okey, selain itu, kita nak imbas balik juga berkenaan dengan operasi dalam asas nombor. Okey, murid-murid saya, operasi ini untuk asas nombor ada 2 operasi saja yang terlibat. Tambah dan tolak. Baik. Dan murid kena faham, bagi kedua-dua operasi ini asas mesti sama. Bermaksud kalau asas 5 kena tambah asas 5. Baik. Oh, tak boleh bercampur maksudnya. Tak boleh campur. Okey. Boleh campur tapi ada kaedah lain. Okey. So Baik. sekarang kita nak fokus yang senang dulu. Okey, kita tengok di sini contoh. Baik. Kalau kita bacalah 2, 3, 4, 1 asas 5. Tambah 1, 2, 3, 3 asas 5. Jadi kita boleh melakukan operasi. Baik. Tambah ke tolak ke terpulang kepada kehendak soalan. Okey. Bila kita tengok. Okey, di sini Azhar, saya nak ajar murid dengan cara mudah. Sebab kadang-kadang murid confuse. Ya, cikgu. Okey, contoh ya, murid-murid saya. 1 tambah 3, kita dapat 4. 4. Okey, 4 memang wujud dalam asas 5. So, kita turunkan 4 asas 5. Baik. Okey, murid jangan lupa. Okey, sekarang 4 tambah 3, murid dapat 7. 7 tak wujud dalam asas 5. Ya. Sebab asas 5 sehingga nombor 4 sahaja. Jadi 7 tolak asas ini 5. Dapat baki 2. Bila kita tolak, kita tambah 1. Baik. Dia macam kita tambah macam biasa. Baik. Cuma kita terikat dengan asas dia. Okey, 1 tambah 3 4, 4 tambah 2 6. Jadi 6 tolak 5 kita dapat 1. Jadi 1 tambah lagi Di 1 atas. dekat atas. Baik. So kita dapat 4. Okey, bila 4 tak perlu tambah apa. Turunkan sahaja 4 dan inilah jawapan kita. Macam mana nak baca Azhar? Okey, 4 1 2 4 asas 5. Pandai. Okey, seterusnya kita nak tengok kalau tolak. Bagaimana kalau tolak? Okey, di sini juga asas 5 lah.
Okey, kalau kita tengok Azhar, masa Baik. kita belajar sekolah rendah dulu, 1 tolak 3 memang tak boleh. Ya. Jadi cikgu ajar pinjam sebelah. Jadi konsep dia masih sama, kita pinjam sebelah. Baik. Bila kita pinjam sebelah, sini tinggal 3. 3. Baik. Tetapi tambah di sini 5. Oh, okey. Sebab apa? Sebab asas kita 5. Baik. So 5 tambah 1, 6. 6 tolak 3, dapat 3. 3, So baik. kita dapat 3 asas 5. Tadi ni baki 3 kan? Ya, So cikgu. 3 tolak 3, Kosong. sifar. Sifar. 3 tolak 2, kita dapat 1. Satu. Okey. Dan 2 tolak 1, kita dapat 1. Dan jawapan dia berapa, Azhar? Jawapan dia adalah 11003 asas 5. Ya, pandai. Azhar dah pandai membaca dan saya rasa murid di rumah pun pandai membaca. Amin. Dan juga pandai mengira melibatkan asas nombor. Ingat, asas nombor ini kita boleh dapat selesaikan apabila asasnya sama. Baik. Sekiranya asasnya tidak sama, murid saya, kita perlu tukarkan kepada asas 10. Oh, kalau tak sama tukar kepada asas 10. Ya, kita Baik. perlu tukarkan kepada asas 10 dulu. Saya rasa itu saja untuk perkongsian saya. Baik. Untuk bahagian imbas kembali asas nombor. Itu dia. Saya dah mula faham perbezaan tadi asas yang saya tengah confuse ataupun saya tengah keliru. Tapi kita nak berhenti rehat seketika, cikgu. Kita akan kembali selepas ini dalam Menengah Atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Menengah Atas Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Kita nak teruskan penerokaan dan pembelajaran kita pada hari ini untuk mata pelajaran matematik tingkatan 4 yang tadi kita kata berkenaan dengan topik asas nombor. Kita bersama dengan cikgu kita, Cikgu Nur Faiza Abu Bakar, guru matematik SMK Convent Bukit Mentajam Pulau Pinang, dan kita ada jurubahasa isyarat kita, Cikgu Azliana Masuri, SK Pendidikan Khas Jalan Batu Kuala Lumpur bersama rakan-rakan saya daripada SMK Convent Bukit Mentajam. Semua dah bersedia? Kalau dah bersedia, angkat 2 jari macam ni. Ting, 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 ting. Okey. Dah pun bersedia. Baik, cikgu. Kita nak mulakan kelas kita. Silakan, cikgu. Okey, baik Azhar. Okey, hari ini kita fokus pula kepada konsep asas nombor. Azhar kena tahu dan murid juga kena tahu. Dalam matematik, konsep paling penting. Baik. Sekiranya murid memahami konsep, datanglah soalan macam mana pun Azhar, Ya, cikgu. murid insya-Allah boleh selesaikan. Okey, dalam asas nombor, macam diberitahu, asas bermula daripada asas 2 sehingga asas 10. Ya. Okey, asas 2 itu kenapa asas 2? Sebab 2 digit. Di mana digitnya adalah sifar dan 1. Baik. Okey. Kemudian kita juga akan belajar mengenai atau mendalamkan lagi operasi yang melibatkan asas nombor. Baik. Operasi yang melibatkan asas nombor untuk peringkat matematik tingkatan 4 adalah operasi tambah dan tolak. Dan seterusnya kita akan belajar juga bagaimana nak menukarkan asas nombor sekiranya diberi asas nombor yang berbeza. Baik, itu Okey, dia, cikgu. so ini konsep kita. Baiklah, kita nak tengok contoh Azhar Ya, cikgu. dan juga murid. Okey, kalau lihat di skrin, kita ada asas nombor dan ada beberapa contoh nombor yang diberi. Ya. Alright. So daripada sini kita tengok nombor yang pertama diberi 25102. Baik. 25102 dia mungkin boleh wujud dalam asas 6. Kenapa bukan asas 5? Sebab murid kena faham. Bila sebut asas 5 dia ada 5 digit. Baik. So keluarkan jari. Sifar 1, 2, 3, 4. Jadi sehingga nombor 4 sahaja. Baik. Tapi kita ada nombor 5. Ya, Jadi dia cikgu. tak boleh asas 5. Maka dia asas 6 boleh. Dia juga mungkin asas 7 dan dia juga mungkin asas 8. Baik. Okey, Azhar, sebelum tu Ya, cikgu. kita ada papan ganjaran tau Ya, untuk okey, hari cikgu. ini. Baik. Jadi saya tak nak buang masa. Saya minta murid saya di rumah Baik. dan juga di studio yang bersama dengan kita hari ini cuba menanda di manakah
nombor yang diberi mengikut asas yang betul. Baik, cikgu. Jadi apa ganjaran yang mereka akan dapat, cikgu, kalau jawapan itu betul? Ya, kalau jawapan yang betul, kita akan bagi stiker kat mereka. Kita ada stiker istimewa. Lepas tu dia orang boleh claim hadiah lah dekat saya. Wah, itu dia. Saya pun nak jawab lah, cikgu. Boleh. Okey, baik, cikgu. So, kita tengok di sini ya Azhar, sementara murid kita tengah menjawab. Alright, dan juga mungkin murid di rumah tengah cuba menjawab, kita boleh tengok ada pelbagai contoh nombor di sini Azhar. Dan nombor-nombor ini sebenarnya tidak terhad kepada asas tertentu. Baik. Dia sebenarnya dalam ini menguji kefahaman murid. Murid faham tak asas nombor tu apa sebenarnya? Baik. Okey, sekiranya murid sudah habis, boleh tak angkat jawapan murid untuk tunjuk kepada rakan-rakan dan juga saya? Wow, Marisa orang pertama yang angkat. Wow. Okey, alright. Okey, Penny pun dah siap. Okey, nampaknya Azhar keempat-empat murid saya telah berjaya menjawab. Semua betul, cikgu? Ya, kita nak tengok betul ke salah. Okey. Baik. Kita semak sama-sama. Kita lihat di skrin dan inilah jawapan yang sebenarnya. Kalau Azhar tengok, jawapan di skrin dan jawapan murid adalah sama. Jadi di sini keempat-empat murid memang menguasai kefahaman tentang asas nombor. Baik. Dan disebabkan Marisa orang pertama yang angkat, jadi Marisa saya bagi 2 stiker. 2 stiker. Manakala yang lain kita bagi 1 stiker dulu. Baik, cikgu. Sambil-sambil saya lekat, cikgu, kita teruskan kelas kita, boleh, cikgu. boleh. Baik. Okey, terima kasih kepada murid saya yang menjawab dan saya harap murid saya di rumah juga dapat menjawab. Okey, seterusnya murid saya di sini. Di sini ungkapkan setiap berikut dalam asas yang dinyatakan. Okey, ini adalah contoh menguji kefahaman murid. Apapun yang paling penting saya nak terang dulu. Okey, contoh soalan A. 2 kuasa 6 tambah 2 kuasa 5 tambah 2 kuasa 3 tambah 2 itu sebenarnya kuasa 1 dan tambah 1. Murid saya nak berkongsi cara nak menjawab dengan mudah. Okey, saya tulis kat sini ya Zahar supaya murid nampak. Okey, 2 kuasa 6 tambah 2 kuasa 5 tambah 2 kuasa 3, alright? 2 kuasa 3 tambah 2 tambah 1. Murid saya di rumah dan juga murid saya di studio. Saya nak ingatkan, kalau ini tidak diberi kuasa berapa, murid letaklah sebagai 1. Baik. Letak siap-siap supaya murid senang nak menjawab. Ingat, bila saya sebut asas nombor, dia mesti bermula daripada sifar. Jadi kita tengok kuasa tertinggi kita adalah 6 murid saya. So saya nak berkongsi cara mudah. 6, baik. 5, 4, 3, 2, 1. Mesti sampai sifar. Baik. Itu syarat dia. Okey, pada kuasa 6 tertinggi, di sini pemalannya adalah 1 sebenarnya. So kita letak 1. Baik. Okey, pada kuasa tertinggi 5, 1 kita letak 1. Kuasa 4 tak ada. Baik. Kita letak di sini 3, 1. 1. Okey, dan 1 ini akan terletak pada 2 kuasa sifar. Okey. Yang lompong ni Azhar, Ya, cikgu. kita letak sifar. Okey. Sebab dia tak wujud. Ya. Jadi bila kita baca 1 sifar 1 sifar 1 asas 2. Okey. Jadi untuk tajuk ini sebenarnya saya nak bagi secara senang. Anak-anak saya atau murid saya ingat, raja itu kuasa. Raja berkuasa. Jadi raja itu adalah asas. Okey. Raja kan? Kalau kita eja raja. So raja ni merujuk kepada asas. Baik. So raja kita 2 kuasa 6. Ya. Jadi asasnya adalah asas 2. Okey. Cuba murid saya di rumah dan juga di studio cuba menjawab soalan B dulu. Saya nak tengok. Boleh tak murid menjawab? Ini asas berapa? Kita tengok raja kita. Jadi mereka perlu menjawab soalan B ni saja Ya, dulu. B dulu saya nak tengok. Ada tak murid dapat menjawab? Siapakah yang dapat menjawab dengan terpantas? Kalau tadi Marisa dapat 2 pelekat, cikgu. Ya, 2 disebabkan stiker. yang pertama menjawab. Okey. Kita tengok kat sini kalau sebutannya, cikgu, 2 kurungan 4 kuasa 3. Yes, tambah 4 kuasa 2. Tambah 3. Kita dah ada pemenang. Dah. Kita dah ada pemenang. Okey. Wow. Okey.
Semua jawapannya sama. Okey. Alright, kita tengok jawapan kita di skrin. Okey, Baik. tadi yang mula-mula saya dah terang. Okey, kemudian yang B dan Baik. jawapannya adalah 2132 132 asas 4 murid saya. Tahniah kepada Wow. semua keempat-empat murid yang berjaya menjawab. Ya. Baik. Okey, seterusnya kita lihat soalan C di sini Azhar. Baik, tapi Bila- sebelum tu cikgu, adakah ya. mereka akan dapat ganjaran cikgu? Oh, saya lupa. Ya, bagikan mereka lagi satu stiker. Dan Marisa tambah lagi satu sebab Marisa laju sikit. Laju juga. Ya. Wah, luar biasa. Baik cikgu, sampai-sampai kita teruskan cikgu, silakan. Okey, kita pergi kepada soalan C. Murid saya, bila datang soalan C, jangan kata soalan tu salah. Ya. Okey, soalan tu masih betul. Okey, saya nak terang di sini. Saya harap murid nampak dengan jelas untuk soalan C. Baik. Okey, untuk soalan C, murid saya, okey, saya nak terang di sini. Kita ada 5, 6 kuasa 3. Okey, kita nampak dah. Asasnya adalah asas 6. Ya. Sebab raja berkuasa. Ya. Okey, tambah 4, 6 kuasa, okey, 6 kuasa 5 tambah 4, 6 kuasa 3 tambah 30, okey, dan tambah 4. Okey. Mungkin murid akan rasa salah soalan ni Azhar. Ya, cikgu. Sebab ada 30. Ya. Tapi murid jangan confuse. Sebenarnya ini adalah asas 6. Jadi murid Baik. tengok apa yang darab dapat asas 6. Sebenarnya kita akan dapat seperti ini yang saya tunjuk dalam skrin. Baik. 5 darab 6. 6 itu kuasa berapa murid saya? 6 itu adalah kuasa 1. Jadi okey. murid dapatlah menjawab, cuba susun ikut urutan nombor menurun. Daripada kuasa tertinggi 5, Ya. 5, 4, 3, 2, 1, sifar. Dan bila murid menyusun, murid akan dapat jawapan seperti ini. 5 sifar, 4 sifar, 5, 4 asas 6. Jadi saya harap murid dapat menjawab dengan tepat. Okey, kita Baik. nak cuba uji lagi murid. Ya. Cuba murid menjawab soalan D, donkey. Soalan D. Di sini agak-agak Azhar lah. Ya, cikgu. Ini asas berapa? Ini kalau saya nampak cikgu, macam asas 7 cikgu. Ya, betul. Betul, cikgu? Maksudnya, ya, betul. Okey. Tahniah Azhar. Azhar Wah, memahami. baik. Ya. Berapa stiker untuk saya cikgu? Okey, Azhar memahami sebab raja itu berkuasa. Kan saya Ya, ajar cikgu. cara nak mengingatnya. Okey, nampak kita dah ada jawapan di sini Azhar. Wow. Okey, kalau kita lihat jawapan murid ya Azhar, Ya, cikgu. kita ada masalah di sini 49. Soalan yang saya bagi tadi. Ya. So 49 datang daripada 7 kuasa 2. So daripada sini murid akan dapat jawapan seperti ini. Tahniah, Baik. semua murid saya berjaya. Okey, kecuali itu. Saya nampak Syasha jawapan dia tertinggal sifar di situ. Okey. Jadi ketiga-tiga murid saya yang Ini lain. juga, cikgu? Ya, Marisa Marisa. juga. So kita dapat 2 pemenang di sini, Baik. iaitu Wejun dan juga Penny. Nampak Baik. murid saya, jangan careless, jangan cuai. Okey, tak Walaupun apa. tertinggal satu, tapi Ya. itu memberi Ya, makna memberi betul kesan, atau salah. Ya, betul. Jadi jangan cuai dalam matematik. Baik, jadi Wejun dengan Wejun dengan Penny satu stiker. Okey, baik, Alright. cikgu. Seterusnya kita Baik, cikgu. pergi kepada nak cerakinkan. Cerakinkan ini murid saya, dia sama macam kita buka balik. Ya. Kita asing-asingkan dia. Okey, sama. Kita kembali kepada sifar 1, 2, 3 sampai 4. Ya. Dan macam saya tekankan, raja itu berkuasa. Jadi ini asas 2, maksudnya 2 kuasa berapa. So daripada sini kita akan dapat jawapan seperti ini murid saya. Itu cerakinkan. Okey, sama juga kalau soalan B. Ini adalah asas 5. Jadi kita letak dulu sifar 1, 2, 3. So kita nampak 4 itu terletak pada kedudukan ketiga. Ya. Jadi kita akan dapat jawapan seperti ini. Okey. Dan C juga murid boleh cuba menjawab. Dan sekiranya murid dapat menjawab, murid akan dapat jawapan seperti ini Azhar. Kenapa cikgu. saya tekankan soal cerakinkan? Sebab cerakinkan akan ada hubung kait dengan penukaran nombor kepada asas 10. Baik. Asas 10 murid saya adalah sangat penting dalam asas nombor. Baik. Dia adalah macam orang kata akar asas nombor. Ya. Okey, jadi daripada sini
apabila diberi soalan yang sama dalam asas 2, kita nak tukar kepada asas 10. Jadi kita guna kaedah cerakinkan dan kita akan dapat jawapan seperti ini. Bagaimana dapat? Kita terus menggunakan kalkulator. 2 kuasa 4 tambah 2 kuasa 3 tambah 2 kuasa 2 tambah 1 dan murid akan dapat 29. Itulah asas 10 Azhar. Ya, cikgu. Okey, seterusnya bagi soalan B, mungkin B dan C. B dan C. Murid boleh cuba menjawab dan sambil itu saya menerangkan. Ya, cikgu. Baik, silakan kita cikgu. suruh juga murid cuba menjawab. Baik. Untuk soalan B pun sama kaedahnya murid saya. Guna kaedah cerakinkan apabila murid nak menukar kepada asas 10. Ingat, asas 10 tu adalah akar. Bermaksud anak-anak atau murid kena kukuhkan penguasaan konsep kepada asas 10. Yes. Okey, daripada situ murid akan dapat jawapan seperti ini. Baik. Dan juga soalan C lah di situ. Dan ini adalah asas 8. So, 8 kuasa 4 dan seterusnya. Baik. Murid hanya menggunakan kalkulator dan murid dapat jawapan seperti ini. Baik. Dalam asas 10. Okey, saya nak tambah sikit lagi boleh Azhar? Boleh, cikgu, silakan. Bila kita dah ada asas 10, murid saya, kita boleh juga nak kembali, nak cek atau daripada asas 10 nak tukar kepada asas lain. Ya. Menggunakan konsep kaedah pembahagian. Okey. Di sini murid kena menguasai. Tapi apa-apa pun, murid perlu menguasai asas 10 dahulu. Baik. Okey. Seterusnya, kita Ya, tengok cikgu. contoh. Ini soalan nombor 5. Okey. Agak-agak murid saya lah. 5A. Apa jawapan? Boleh tak tulis jawapan sekarang? Baik. Jadi mereka perlu jawab soalan 5, cikgu. Sangat mudah. Kita dah dapat jawapannya. Wow. Jawapannya adalah C. Baik. Kenapa C? Kalau kita lihat Azhar, Ya. dekat 25 sifar 7 itu, kita letak sifar 1, 2, 3. So Baik. pada nilai kedua tu, nombor 2 itu Ya. adalah 8 kuasa 3. Sebab 3. itu jawapan dia adalah C. Baik. Okey. Pada soalan ke-6, kalau Azhar lihat, itu adalah asas 6 dan asas 7. Baik. Bila asasnya tidak sama, maka kita tukarkan kepada asas 10 yang saya ajar tadi. Baik. Jadi, kita akan dapat nilai di sini ya, murid-murid saya, 3, 4, 6, 1. Kemudian 3, 4, 6, 1 bukan jawapan. Oh, bukan jawapan lagi? Bukan, sebab W itu terletak pada asas 7. Baik. Jadi kita kena tukarkan kepada asas 7. Jadi bila murid tukarkan kepada asas 7, murid akan dapat jawapannya adalah C. 1, 3, sifar 4, 3. Baik. Okey, asas 7 ni kita boleh menggunakan kalkulator kaedah pembahagian. Boleh tak saya tunjuk sekejap je cara nak tukarkan? Boleh, cikgu. Boleh. Okey. So kita tengok murid saya di rumah, saya ajar dengan kaedah yang sangat mudah. Okey. Ya. Kita ada 3,461. Baik. Disebabkan dia nak asas 7, murid bahagi dengan 7. 7. Okey, murid boleh keluarkan kalkulator, akan guna kalkulator. Okey. Bila nak menggunakan kalkulator murid saya, lihat saya tekan ya, 3,461 Baik. per 7. Bila kita tekan sama dengan, kita akan dapat jawapannya 494 3/7. Okey, cara menulisnya adalah 494 bakinya 3, asasnya 7. Itu maksudnya daripada kalkulator. Okey, seterusnya kita ambil 494 per 7. Jadi kita akan dapat 74 per 7. Okey, 74 per 7. Juga kembali kepada asas 7. Okey, seterusnya bahagi lagi kita akan dapat 10. 7 darab 10, 70. Baik. Tak ada baki, so kena letak sifar. Baik. Okey, seterusnya bahagi lagi 7 darab 1 dapat 7. Baik. Jadi bakinya adalah 3. So jawapan dia adalah seperti ini. Daripada bawah naik ke atas. Sebab 3 itu jawapannya adalah C. 1, 3, Okey. sifar 4. Dan soalan nombor 7, Ya. asas 2 dan 8, murid saya hanya menggunakan kalkulator sahaja, macam saya cakap tadi. Ya. Jadi daripada situ, murid terus dapat jawapannya. Di sini jawapannya adalah A, 30. Murid boleh cuba menjawab di rumah.
Baik, itu dia cikgu. Dan kalau kita tengok tadi soalan 5 tadi semua dapat menjawab. Jadi semua akan dapat satu pelekat. stiker. Satu stiker. Baik cikgu, sementara saya nak lekatkan stiker ataupun pelekat ini di papan ganjaran. Kita nak berhenti lihat seketika. Kembali selepas ini dalam Mendengar Atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Matematik tingkatan 4 asas nombor adalah topik yang kita akan bincangkan dalam Mendengar Atas Didik TV KPM pada hari ini bersama dengan cikgu kita, Cikgu Nur Faizah Abu Bakar, Guru Matematik SMK Konvent Bukit Mertajam. Baik cikgu, kita nak teruskan kepada pembelajaran kita untuk matematik tingkatan 4 asas nombor. Silakan cikgu. Boleh Azhar. Okey, seterusnya hari ini juga kita nak berkongsi teknik mudah penyelesaian masalah dalam asas nombor. Okey, sebelum itu saya nak ingatkan kepada murid-murid, tolong dan bacalah soalan sehingga habis. Baik. Kena baca, kena faham soalan itu nak dalam bentuk asas berapa. Itu yang penting Azhar. Okey, seterusnya saya nak juga murid kenal pasti apa soalan yang nak. Adakah nak ditukarkan kepada asas 10 atau nak ditukarkan kepada asas 8 dan sebagainya. Baik. Dan yang ketiga, selain itu, murid tolong lihat asas nombor. Seperti mana yang saya tekankan, sekiranya diberi soalan, asas nombor itu adalah berbeza Azhar. Jadi, murid perlu tukarkan kepada asas 10. Sebab Baik, asas 10 itu adalah pada saya akar dalam asas nombor. Baik. Kalau akar tu tak wujud, yang lain tak boleh selesaikan. Tak boleh bercambah. Tak boleh selesaikan. Baik. Okey, itu yang sebenarnya. Okey, kalau kita lihat di sini, soalan nombor 1, contoh. Diberi asas berapa ni Azhar kalau Azhar nampak ni? Ini kalau di sini di dekat digit asas 2 tetapi sebelah ni dikata asas 5. Ya, maksudnya di sini Azhar, soalan ini nak daripada asas 2, kita nakkan jawapan dalam asas 5. Oh, jadi perlu kita ditukarkan, kembali kepada cikgu? konsep. Jadi macam saya cakap, apa-apa yang paling penting adalah murid kena mahir menukarkan kepada asas 10. Jadi daripada sini, apabila asas tidak sama, kita tukar asas kepada asas 10 dan kita ikut kehendak soalan. Baik. Okey, bagi soalan yang pertama ini murid saya, asas nak tukar kepada asas 10. Ada 2 kaedah. Kaedah pertama menggunakan cerakinkan yang kita dah buat tadi dan juga kalkulator. Okey, saya nak berkongsi sedikit perkongsian penggunaan kalkulator murid saya. Okey, kalau guna kalkulator yang jenis lama sikit, kita ada mode di sini, murid tekan mode 1, 2. So ada nampak base. Base itu nombor 3. So murid tekan 3. Bila murid tekan, kalkulator akan bagi jawapan sifar dan ada D kecil kat sini. D ini bermaksud deka, maksudnya asas 10. Asas 10. Tapi soalan kita adalah asas 2. Okey, asas 2 di mana? Asas 2 murid tengok di sini, dekat button lock, atasnya adalah BIN. So kita tekan BIN, dia akan keluar sifar B. Okey, sekarang kita tekan kehendak soalan. 1, 1, okey, 1, 1 sifar 1 sifar sama dengan. Bila murid tekan sama dengan, akan jadi 1, 1 sifar 1 sifar B. B itu merujuk asas 2. Baik. Bila nak tukar kepada asas 10, kita tekan ni yang ada button X kuasa 2, DEC. So bila kita tekan, kita akan dapat jawapan 26. Okey. So kita dapatlah jawapan seperti ini. Okey. So daripada 26 yang kita dapat asas 10, barulah kita tukar kepada asas 5. Asas 5 tak ada dalam kalkulator. Jadi kita guna kaedah pembahagian seperti yang saya tunjuk sebelum ini. Dan murid akan dapat jawapan seperti ini. Bila dapat jawapan, murid kena pastikan menulis jawapan seperti yang saya tunjuk.
sifar 1, asas 5. Jangan tertinggal 5 pula. Tak boleh. Okey, seterusnya Baik, kita cikgu. nak cuba menguji kefahaman murid kita. Cuba murid saya di rumah dan di studio cuba jawab soalan B. Soalan B ni adalah asas 4. Baik. Asas 4 tak ada dalam kalkulator. Ya. Jadi nak tukar kepada asas 10 kena guna kaedah cerakinkan. Azhar pun dah pandai. Lepas dah Untuk nak tukar cerakinkan, kepada asas 6 asas 6. So nak kena bahagi dengan berapa tu Azhar? Macam mana? Kalau asas kita nak asas 6 kan? Ya. Kita nak bahagi dengan berapa? Kalau asas 6, alamak, saya tak pastilah, cikgu. Kita kena bahagi dengan 6 tersebut. Okey. Jadi kita bahagi dengan nombor yang kita nak tukar ni, cikgu. Okey, Kalau murid baik. yang dah habis menjawab, mungkin murid boleh angkat jawapan. Okey, Wejun orang pertama di sini. Wow. Okey. Sengit ni, Wejun dengan Marisa. Okey, cuba murid letak jawapan. Okey, Baik. murid di rumah boleh lihat jawapan kawan-kawan yang dipaparkan. Okey, Ya. kita tengok Wejun. Okey, daripada sini kita dapat 3 darab 4 kuasa 2 tambah 1. Itu adalah kaedah cerakinkan. Baik. Dan 49 itu adalah asas 10. Disebabkan soalan nak asas 6, maka dibahagikan dengan 6. 6. Okey, 6 darab 8, murid saya dapat 48. Ya. Jadi bakinya ada 1. Okey, Baik. so 6 darab 1 dapat 6. 8 tolak 6, bakinya adalah 2. Nampak tak? Di sebelah kanan awak itu adalah baki. Baik. Jadi bila nak membacanya adalah seperti ini. Tahniah semua murid saya yang berjaya mendapat jawapan dengan betul. Dan Baik. Wejun kita bagi 2 sebab dia Wejun laju. bagi 2? Ya, yang lain Wah. kita bagi 1. Nampaknya Jadi Wejun jawapannya- mengejar, cikgu. Mengejar Ya. Marisa. Baik, cikgu, kita teruskan, cikgu. Okey, bagi soalan C. Walaupun diberi panjang seperti ini, tak ada masalah murid saya. Ya. Sekiranya murid memahami konsep, iaitu cerakinkan. Dan apabila murid menukar asas 5 kepada asas 10, okey, murid akan dapat jawapannya seperti ini. 7, 2, 5, 2. Itu dalam asas 10. Bila kita nak tukarkan kepada asas 8, murid saya, kita tekanlah kalkulator sahaja seperti yang saya tunjuk tadi. Sebab asas 8 boleh menggunakan kalkulator. Okey, jadi daripada sini murid akan dapat jawapan seperti ini. Baik. 1, 6, 1, 2, 4, asas 8. Ingat, cara membaca kena betul. Ya. Okey. Seterusnya, kita nak masuk penyelesaian masalah. Baik. Okey, di sini kan saya cakap tadi, pertama tengok soalan. Ya, cikgu. Okey, soalan kata seutas tali dipotong kepada 4 bahagian yang sama panjang. Jadi semua sama panjang. Kalau jaraknya 10, semua 10. Ya. Jaraknya 5, semua 5. Itu faham kehendak soalan. Ya. Kemudian soalan kata tentukan nilai X. Okey, anak saya. Kita nampak di sini asasnya sama ke berbeza, Azhar? Berbeza, cikgu. Ya, bila berbeza kena buat apa, Azhar? Kita kena tukarkan Kepada? kepada asas 10, Oh, cikgu. pandai. Okey. Itulah konsep dia sebenarnya. Ya. Apabila kita lihat soalan itu asasnya tidak sama, ada berbeza, kita perlu tukar kepada asas 10, murid Baik. saya. Seterusnya, baru kita tukar atau kita tengok soalan itu nak apa. Ya. So, daripada sini, kita ikut kehendak soalan. Soalan. Dan soalan nak X. X itu dalam asas 7. Ya, pandai. Asas 7. Okey, cuba murid saya selesaikan di sini. Berjaya tak untuk selesaikan? Kita tengok siapakah terpantas. Mungkin murid di rumah juga boleh mencuba kan, Azhar? Ya, cikgu. Ya, apa kaedah murid yang murid boleh kena? Murid cuba tukarkan dulu kepada asas 10. Asas Itu 10. langkah pertama murid Baik. saya. Untuk Okey. kita dapatkan nilai X Ya, tadi, cikgu. ya. Bila kita tukarkan asas 10, barulah kita dapat jawapan yang sama. Baik. Sebab semua asas 10. Baik. Sekarang ni macam asas yang berbeza-beza. Ya. Jadi susah untuk kita mencari jawapan. Baik. Okey, nampak tak di sini? Syasha dah dapat jawapan. Sasha dapat. Okey. Marisa. Marisa. Okey. Wejun. Dan juga Penny. Penny dah dapat ke? Wow, Okey. Sekarang okey. kita nak lihat betul ke salah jawapan kawan kita. Baik. Okey. Yang pertama murid saya. Kita nak tukarkan asasnya dulu kepada asas 10. Ya. Okey, 40 asas 5. Bila tukarkan kepada asas 10, murid akan dapat jawapan 20. Okey, jadi di sini murid tahu
daripada asas ini kita nak cari kehendak soalan. Baik. Jadi kita tahu 20 adalah jarak dia sama panjang. Ya. Maka daripada 40 asas 5 ke X asas 7 juga adalah 20. Jadi jaraknya 40. Sebab itu kalau Azhar lihat semua murid kita bermula dengan 40. Baik. Daripada 40 tersebut kita akan tukarkan kepada asas 7 sebab ikut kehendak soalan. Baik. Okey, bila kita nak tukarkan asas 7 maka kita gunakan pembahagian 7. Bahagi 7. Baik. Okey. So murid daripada sini bila kita bahagi dan murid akan dapat 55 asas 7. Okey, di sini yang saya nak tekankan kepada murid saya dan juga murid di rumah. Ya. Jawapan 55 asas 7 tapi soalan nak X sahaja. Maka X-nya adalah 55. Jangan letak 7 balik. Tak boleh. X sahaja di situ. Okey. So saya nampak Wei Jun punya jawapan betul. Ya. Kemudian Syasha. Okey. Semua betul lah Azhar. Okay. Cuma kalau macam ni cikgu, sekiranya kita letak juga asas 7, adakah memberi kesan kepada pemarkahan macam mana Ya, cikgu? sebab sebenarnya dia tentukan nilai X sahaja. Dia nak X sahaja. Jadi di sini Wei Jun dan Syasha yang betul. Okey. Okey, so kita bagi stiker dekat mereka berdua. Wei Jun dan Syasha cikgu. Ya, betul. Okey, baik cikgu. Kita so teruskan seterusnya kita pergi sementara Azhar lekatkan stiker. Ya, cikgu. Kita nak belajar lagi untuk penyelesaian masalah seterusnya. Baik. Okey, murid saya ini adalah daripada buku teks. Jadi saya tekankan juga kepada murid buatlah latihan dalam buku teks, terutamanya soalan-soalan yang ada gambar otak tu sikit Ya. Azhar. Itu macam soalannya ada kemahiran berfikir aras tinggi, lebih kurang di situ. Baik. Okey, daripada sini dia tanya berapakah jumlah. Juga kita lihat asasnya tidak sama, Tak sama, cikgu. maka kita perlu tukarkan kepada asas 10 dan kita baru cari mengikut soalan. Baik. Daripada sini Azhar, Ya, cikgu. jumlah markah maksudnya kena tambah. Ya. Jadi kita tukarkan semua soalan atau semua asas kepada asas 10. 10. Okey, murid boleh cuba menjawab dan sekiranya murid menjawab, inilah jawapan dalam asas 10 Azhar. Ya. Okey, bila dah dapat soalan nak jumlah markah, Baik. maka kena tambah setiap markah tersebut dan jawapannya adalah 156. Kalau asas 10 Azhar, kita tak tulis asas 10 yang kecil itu. Okey. Jadi 156 sahaja. Baik. Okey, seterusnya cuba kita lihat soalan B, apakah beza? Beza maksudnya kena tolak. Okey, pelajaran bahasa Melayu dan matematik. Baik. Jadi daripada sini kita dah ada tadi jawapan dalam asas 10. Jadi kita dapatlah bezanya bahasa Melayu dan matematik. Okey, itu adalah contoh bahasa Melayu dan matematik dan perbezaannya adalah 30. Tapi bukan 30 sebab soalan nak dalam asas 5. Bila soalan nak asas 5, macam mana nak buat Azhar? Kena bahagi kepada 5. Ya, pandai dan murid akan dapat jawapan seperti 110 asas 5. Sebab itu saya kata pentingnya murid untuk membaca soalan sehingga habis. Baik. Okey. Jadi saya rasa di situ sahaja murid kena memahami bagaimana nak menulis dengan betul. Dan kita ada lagi satu soalan Azhar. Ya, cikgu. Okey, daripada sini konsep dia masih sama. Asas yang berbeza. Baik. Tukarkan sahaja kepada asas 10. Jadi murid tukarkan seperti yang saya tunjuk. Baik. Dan murid carilah jawapan dapat 200. Ini melibatkan persamaan linear anak saya. Baik. Okey, seterusnya 200 tapi soalan nak dalam asas 5. Asas Hitung 5. nilai X. Ya. Jadi kita buatlah pembahagian Kepada dan 5, bagi 5. kita dapat jawapan 1300 asas 5 dan jawapan dia X sama dengan berapa Azhar? X, Kita kena tulis berapa? X sama dengan 1300. Pandai. Asas X 5. sama dengan 1300. Okey, saya rasa Baik. itu sahaja Baik, untuk cikgu. hari ini tentang penyelesaian masalah yang melibatkan asas nombor. Baik, itu dia. Kalau kita tengok saingan agak sengit antara Penny, Syasha, Marissa dan Wei Jun masing-masing mengejar ganjaran untuk soalan-soalan yang diberikan oleh cikgu. Tapi kita nak berhenti rehat seketika cikgu. Kita bagi ruang dan peluang untuk mereka relax ataupun bertenang sekejap. Kita kembali selepas ini dalam Menengah Atas Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Bersama dengan saya Azhar Hilmi dalam Menengah Atas Didik TV KPM. Untuk hari ini kita nak teruskan pembelajaran dan penerokaan kita untuk mata pelajaran Matematik tingkatan 4, asas nombor, topik yang menjadi perkara yang kita akan bincangkan bersama dengan Cikgu Nur Faiza Abu Bakar, Guru Matematik SMK Konvent Bukit Mertajam Pulau Pinang. Kita ada jurubahasa isyarat kita Cikgu Azliana Mahsuri, SK Pendidikan Khas Jalan Batu Kuala Lumpur, dan juga rakan-rakan saya daripada SMK Konvent Bukit Mertajam, Penny, Sasha, Marisa dan juga Wei Jun. Dan cikgu, kita nak teruskan cikgu pembelajaran kita. Silakan cikgu. Okey. So untuk hari ini atau kali ini kita nak fokuskan pula tip dan teknik mudah untuk menjawab soalan asas nombor. Baik. Okey. So untuk asas nombor ini, teknik dia pernah murid kena memahami konsep asas nombor. Jadi kena faham asas nombor itu kalau disebut asas 5 bermaksud 5 digit. Jadi asasnya atau nombornya bermula daripada sifar 1, 2, 3 dan 4 sahaja. Sebab itu penting sangat untuk murid memahami konsep asas nombor. Dan kena ingat, macam saya cakap, mesti bermula daripada sifar. Mesti bermula daripada sifar. Ingat jari kelingking ni sifar. Untuk menentukan nilai tempat dan juga nilai digit. Selain daripada itu, Azhar, murid juga perlu memahirkan, menukarkan kepada asas 10. Asas 10 ni adalah akar kepada asas nombor. Sekiranya murid tidak mahir untuk menguasai asas 10, murid akan sukar untuk menukarkan kepada asas lain. Okey, bagaimana nak tukar asas 10? Murid ingat dua benda sahaja. Pertama, melalui kaedah cerakinkan ataupun menggunakan kalkulator. Tapi kalkulator hanya terhad kepada asas 2, asas 8 dan asas 10. Bagi asas lain, murid kena mahir menggunakan kaedah cerakinkan. Okey, seterusnya daripada ini, murid juga bila dah mahir menukarkan asas 10, secara tidak langsung murid akan mahir menukarkan kepada asas lain mengikut kehendak soalan. Dan ingat, melalui kaedah pembahagian. Okey, sekiranya murid tidak mahir, murid kena mencuba dan terus mencuba. Dalam matematik ni kena berusaha, Azhar. Ya, cikgu. Dan kena rajin. Kena rajin buat latihan. Kalau tak memang tak dapat, cikgu. Memang tak dapatlah. Sebab matematik ni murid saya, sebab itu saya tekankan dengan konsep. Jadi datanglah pelbagai soalan macam mana pun, sekiranya murid memahami konsep, InsyaAllah murid dapat menjawab dengan tepat. Okey, seterusnya murid kena ingat macam saya cakap tadi, dalam asas nombor, asas tu murid kena faham. Dan kenapa murid kena faham? Daripada situ kita akan melibatkan dua operasi, iaitu operasi tambah dan operasi tolak, mesti melalui asas nombor yang sama. Ini adalah 4 perkara penting dalam asas nombor. Dan kita tak nak buang masa, Azhar. Ya, cikgu. Kita nak buat uji minda bersama dengan murid kita. Cuba menukarkan atau cuba menjawab soalan-soalan yang disediakan. Dan soalan ini sebenarnya murid saya adalah daripada buku teks. Jadi murid boleh cuba bermain, menjawab bersama dengan rakan bagi menguji kefahaman murid. Nampaknya murid saya tengah cuba menjawab, Azhar, ya. Untuk kalau semua soalan-soalan ni, cikgu. Ya, kita tengok melintang. Contohlah, Azhar, kan. Tukarkan nilai 65 asas 8 kepada asas 2 atau dalam asas 2. Jadi murid saya, bila lihat soalan ini, asas 8, asas 2, terus boleh menekan kalkulator. Betul tak, Azhar? Betul, cikgu. Sebab dalam kalkulator dah ada asas 2. Pandai dah. Okey. Cuba kita tengok soalan melintang nombor 3. Okey, daripada situ, kita nampak 43 itu adalah asas 10. Betul tak, Azhar? Betul, cikgu. Okey, jadi daripada asas 10, kita nak tukar kepada asas 4. Asas 4 ini tak ada dalam kalkulator. Jadi kita kena buat jalan kerja. Bagaimana nak buat, Azhar? Kita kena bahagi dengan 4. Pandainya, ya Allah. Okey, kita bahagi dengan 4. Okey. Jadi murid-murid saya ada dah yang dapat jawapan. Boleh angkat tak jawapan? Anak-anak. Siapa yang dah dapat? Marisa. Okey. Nombor 1. Okey, saya nak tengok yang macam Sasha tu lagi senang kita nampak kedudukan dia. Okey, kalau macam Marisa tu dia tulis jawapan kan. Penny ada tak yang buat dekat dalam kita punya ni?
Wah, ada. Okey, Dia saja ada. nak tunjuk, cikgu. Nak tunjuk jalan kerja sebenarnya. Baik. Okey, tanpa buang masa Azhar, Ya. kita lihat jawapan yang diberilah. Baik. Okey, so kita akan dapat di sini. Bila beza, murid saya tengok saya sambil menekan ya. Apa yang penting. Bila beza soalan nombor 1 yang menegak itu 461 asas 7 tolak 141 asas 5. Murid kena tukar kepada asas 10. 10. Ya, dan murid akan dapat jawapan seperti ini. Baik. Dan seterusnya kita lihat soalan nombor 6. Kenapa 6? Sebab kita terus kepada bagaimana nak menjawab. Dah ada jawapan Dah ada sikit. dah. Ya, Dia dah bagi dia dah clue dah. guide. Okey, lepas nombor Baik. 6 kita nak jawab nombor 2 yang menegak kan? Ya. Okey, asas 2 kepada asas 8. Baik. Hanya tekan kalkulator sahaja. Baik. Dan seterusnya 5 pula. Baik. Asas 7 pada asas 10. Jadi ini melalui kaedah cerakinkan. Sebab tak boleh guna kalkulator. Ya. Dan murid akan dapat jawapan seperti ini. Baik. Dan seterusnya, 3 menegak. Kita dah ada 8 dekat bawah tu. Ya, cikgu. Ya, kita guna saja kalkulator murid saya. Dah dapat jawapan, tukarkan kepada asas 8. 10. Dan murid akan dapat 28. Baik. Seterusnya, kita akan lihat 3 yang melintang. Macam saya dah bincang dengan Azhar tadi. Baik. Okey, menggunakan kaedah pembahagian. Ya. Dan soalan kedua terakhir, kita lihat soalan nombor 4. Baik. Asas 10 kepada asas 5. Baik. Jadi, murid akan dapat jawapan seperti ini. Dan jawapan yang terakhir adalah seperti ini. Baik. Jadi kalau kita lihat jawapan kita, murid kita hari ini, Marisa pun dah angkat jawapan dah semua. Ya. Semuanya betul Azhar. Semua betul, cikgu. Ya, semuanya betul. Jadi Luar kita bagi biasa. Ya, kita bagi 2 stiker setiap seorang. Setiap seorang Ya, dapat sebab ni 2 banyak ni dah pelekat. menguji kefahaman murid. Jadi untuk makluman semua, saya rasa murid dah memahami konsep sebenar dalam asas nombor. Ya. Dan ingat, dalam ini macam yang saya tekan, sila baca soalan sehingga habis, kenal pasti kehendak soalan dan juga lihat asas nombor. Jadi saya nak pantun sikit Azhar boleh? Boleh, Sebelum cikgu. habis? Silakan, cikgu. Asas nombor nama diberi, asas 10 menjadi nadi. Perlu Wah. fahami, perlu yakini supaya senang mencari bukti. Dan sememangnya matematik itu mudah sekiranya murid memahami konsep. Baik, itu dia. Matematik itu mudah sekiranya kita faham konsep. Ya, Baik, saya nak betul. ucap jutaan terima kasih kepada Cikgu Nur Faiza Abu Bakar, Guru Matematik SMK Convent Bukit Mertajam Pulau Pinang atas pembelajaran kita hari ini. Cikgu, berdasarkan prestasi murid-murid kita hari ini, Cikgu, berapa ataupun bagaimana prestasi untuk pentadbiran mereka, Cikgu? Okey, pada pandangan saya, Ya. disebabkan semuanya berjaya menjawab soalan uji minda dengan tepat, Baik. jadi saya rasa murid semua menguasai konsep dengan tepat dalam asas nombor. Itu dia. Dan bagaimana pula ada yang kat rumah tanya, Cikgu, tadi kita orang tengok dah setengah-setengah, Cikgu. Macam mana kita orang pun nak buat juga dekat rumah, Cikgu? Baiklah, murid-murid di rumah, Ya. anda boleh melayari laman web Pelantar Delima KPM. Baik, itu dia. Kita nak ucap jutaan terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Nur Faiza Abu Bakar, Guru Matematik SMK Convent Bukit Mertajam Pulau Pinang. Jurubahasa isyarat kita Cikgu Azliana Mashuri daripada SK Pendidikan Khas Jalan Batu, Kuala Lumpur. Dan juga rakan-rakan saya Penny, Sasha, Marisa, Wei Jun daripada SMK Convent Bukit Mertajam. Kerana bersama-sama dengan kita pada hari ini, kepada anda semua, jangan ke mana-mana, terus setia di Didik TV KPM. Asas nombor telah kita pelajari. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Bye.